Assalamualaikum dan salam bahagia. Bertemu kembali dalam Fokus hari ini, edisi Jumaat 15 April 2016. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Deti Zaidi. Fokus Niaga, tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini, Jumaat 15 April 2016. Malaysia negara anggota penting dalam Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Menteri Luar Arab Saudi akui sumbangan derma kepada Perdana Menteri. Firma Jepun tutup kilang susulan gempa kuat. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satin mengumumkan beliau mahu bersara sekaligus menjadikan pilihan raya negeri ke-11 sebagai penyertaan terakhir beliau dalam arena politik. Bagaimanapun, beliau menyatakan masih banyak perkara perlu diselesaikannya terlebih dahulu untuk negeri Sarawak dan rakyatnya dalam tempoh 5 tahun akan datang sebelum bersara. Adnan atau lebih mesra dipanggil Tok Nan berkata faktor usia dan keadaan kesihatannya adalah sebab utama beliau mahu berundur dari arena politik dan pentadbiran kerajaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan projek tebingan Batangkayan dan pecah tanah projek pelindungan tebing sungai Kampung Semunin Jaya di Tebingan Lundu. Hadir bersama Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Adnan yang juga pengerusi Barisan Nasional BN Sarawak berkata tempoh 5 tahun itu amat diperlukannya bagi menyelesaikan beberapa agenda yang mampu membawa impak positif terhadap negeri dan rakyat. Malah tempoh itu juga bagi kelancaran proses peralihan kuasa kepada calon penggantinya sekaligus memastikan kelangsungan legasi kecemerlangan kepimpinan BN Sarawak. Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke antara pemimpin pembangkang terbaru yang tidak dibenarkan memasuki Sarawak. Menurut Jabatan Imigresen Sarawak, Loke merupakan individu ke-6 yang dilarang memasuki Sarawak pada tahun ini. Antara mereka yang turut dihalang masuk ke negeri itu termasuk pemimpin DAP, Teo Ni Cheng dan Oi Ling Han, Muhammad Sabu Parti Amanah Negara dan Dr. Afif Bahardin PKR. Pada malam Khamis, pemimpin UMNO Jamal Yunus turut dihalang memasuki negeri itu. Sebelum ini, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata beliau akan menghalang mana-mana individu yang dianggap sebagai petaksub perkauman atau pelampau tanpa mengira latar belakang politik atau agama mereka. Namun Adnan berkata mereka yang dihalang itu hanya dibenarkan memasuki negeri tersebut selepas selesai pilihan raya negeri PRN Sarawak. Orang ramai dinasihatkan tidak membeli atau menggunakan produk tidak berdaftar yang dijual sebagai ubat tradisional Cina iaitu Dong Mai Tan dan 7-leaf ginseng kerana didapati mengandungi dexamethasone. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, hasil ujian oleh Biro Pengawalan Farmasutikal Kebangsaan BPFK mendapati kedua-dua produk itu mengandungi dexamethasone iaitu sejenis kortikosteroid yang dikawal di bawah Akta Racun 1952. Katanya semakan juga mengesahkan nombor pendaftaran yang dicetak pada label produk Dong Mai Tan MAL 2001-3016T dan 7-leaf ginseng MAL 19984210T adalah palsu. Dr. Nur Hisham berkata label pada kedua-dua produk tersebut menyatakan bahawa ia digunakan untuk penyakit sengal-sengal tulang, bengkak sendi, sakit tulang belakang, sakit urat, sakit tangan dan kaki. Katanya orang ramai yang sedang menggunakan produk tersebut dinasihatkan supaya segera mendapatkan nasihat dan rawatan daripada ahli profesional kesihatan. Pengguna yang telah mengambil produk itu untuk jangka masa yang lama pula dinasihatkan supaya tidak memberhentikan penggunaannya secara mendadak kerana ia boleh menyebabkan masalah seperti kekeliruan dan penurunan tekanan darah akibat withdrawal syndrome. AirAsia Berhad akan melancarkan penerbangan harian dari Johor Bahru ke Guangzhou mulai 19 Mei 2016. Dalam satu kenyataan hari ini, AirAsia berkata penerbangan itu akan menjadi laluan ke-17 ke China dari Malaysia dan kedua ke China dilancar tahun ini selepas Shantau.
Ketua Komersial Air Asia Spencer Lee berkata Hub Selatan Johor Bahru adalah satu daripada titik pembangunan utama untuk syarikat penerbangan itu tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Senai Airport Terminal Services Sdn Bhd Muhammad Derek Basir berkata, dengan pembangunan yang sedang berlaku di Iskandar, Malaysia, terdapat permintaan tinggi untuk perjalanan udara di antara Johor dan bahagian tertentu China. Tambang termasuk semua itu akan bermula serendah RM88 bagi satu hala termasuk cukai dan yuran. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK telah menyelesaikan sebanyak 9,937 kes menerusi program pengurusan kredit PPK dengan jumlah keseluruhan bernilai RM407.9 juta setakat 31 Mac 2016. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azadin Ngah Tasir berkata, dalam tempoh 10 tahun penubuhan AKPK, lebih 418,941 pelanggan telah mendapat perkhidmatan kaunseling AKPK, yang mana 148,830 daripada mereka dibantu melalui program PPK. Dan sementara itu, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika hari ini berikutan kesanggupan untuk mengambil risiko yang lemah untuk unit tersebut susulan pengukuhan dolar Amerika. Pada penutup, unit tempatan ditutup pada 3.9000 berbanding dolar Amerika daripada 3.8900 semalam. Unit tempatan diniagakan lebih rendah berbanding mata wang utama lain. Ringgit jatuh berbanding dolar Singapura kepada 2.8683 daripada 2.8521 semalam dan merosot berbanding yen kepada 3.5656 daripada 3.5626 pada Khamis. Ia susut berbanding pound British kepada 5.5232 daripada 5.5012 pada Khamis dan lebih rendah berbanding euro kepada 4.3930 daripada 4.3825 semalam.